Okey, hari ni saya nak buat review sikit tentang jam G-Shock. Okey, dekat tangan saya ni adalah jam G-Shock GA1100, iaitu modul 5441. Okey, 5441 Gravity Master. Alright, apa kelebihannya jam dekat sini? Kalau kita tengok kat sini, dia ada kompas, dia ada temperature dan lain-lain lah. So kita akan review satu persatu. Baik, apa yang saya nak tunjuk kat sini adalah cara ataupun saya nak review bagaimana untuk kita setting balik jarum-jarum jam ni. Sekiranya kita dah tukar bateri, dan jarumnya akan mati, akan terhenti dekat situ saja dan settingnya akan lari. Baik, so macam mana kita nak settingnya adalah kat sini kita ada button adjust. Okay, button adjust di mana kita perlu tekan lama-lama sampai dia keluar button adjust dan dia akan pergi ke H set. Okay, di mana yang H set tu adalah kita nak gunakan untuk kita setting jarum-jarum ni. Okay, saya akan tekan adjust ni lama-lama sampai ke H set. Okay, sebelum tu kita kena tengok dulu kedudukannya kat mana. Okay, sekarang ni dia duduk kat world time, so saya nak bagi ke duduk dekat bahagian time lah. Okay, alright, so dia dah pergi ke bahagian time, iaitu waktu semasa, current time kita ni. So kita adjust, tekan lama. Okay, adjust, tekan lama lagi. So dia dah pergi ke H set. Baik, untuk yang set yang pertama ni, kalau kita tengok sini yang kelip-kelip ni merujuk kepada jarum saat. Okay, jarum saat ni kita mestilah hentikan dia ataupun kita kena calibrate dia duduk dekat jarum ataupun pada jam 12. Kalau ikut kat sini, kita boleh tekan lah button light dan search, dia akan bergerak lawan jam dan arah jam. So kita akan tekan lah sampai dia duduk ke 12. Baik, dan seterusnya kita nak pergi ke jarum jam ni pula. Kita tekan mode. Okay, bila tekan mode, jarum ni akan patah balik. Okay, sekiranya jarum ni patah balik, dia akan duduk jam 12. Bermaksud okey lah, dia dah calibrate. Okay, sekiranya dia tak okey, kita just tekan tekan button light ataupun search untuk dia pergi ke jam 12. Okay, so sekarang ni dia dah pergi jam 12. Okay, tekan mode lagi sekali. Okay, tekan mode. Okay, subdial 1. Subdial 1 ni merujuk pada subdial yang world time yang kecil ni. Dia akan patah balik. So dia patah balik pada jam 12. That's mean okay. Sama juga kalau nak setting, kita tekan button light atau button search. Okay, dia akan patah balik pada jam 12. Okay, so dah okay kat situ. Okay, next adalah kita tekan button mode lagi, dia pergi subdial 2. Subdial 2 ni merujuk pada button mode kat sini. Okay, yang mode kat sini. So kalau kita tekan, dia boleh satu arah saja untuk button ni, dia tak boleh patah balik. So kalau kita tekan button light ni, dia tak akan pergi mana-mana lah. Dia akan pergi kat situ juga, dia akan pergi satu arah. Okay, so kita tekan. Okay, di mana button light dengan search ni dia pergi satu arah je, dia tak boleh patah balik. Kita tekan sampai dah pukul 12. Sama juga dia akan duduk kat time tu tadi. Okay, tekan sampailah dia duduk betul-betul dekat tengah-tengah 12 tu. Okay, dah siap. Tekan mode balik, dia akan patah balik kepada H set yang asal tadi. So dah set up, cantik. Okay, dah set up, kita just tekan adjust. Tekan aja, dia akan patah balik ke jam yang kita dah setting tadi. Okay, kalau contohnya jam awak pukul 1, jam pukul 1.40, dia akan balik ke 1.40 ngam-ngam. Alright, so dia dah patah balik. So dekat sini kalau kita tengok, kalau dia lari sikit pun, kita boleh adjust balik lagi sekali menggunakan cara tadi. Baik, seterusnya saya nak tunjukkan macam mana kita nak setting jam dia pula. Contohnya sekarang ni, jam ni tak sama dengan jam yang kita ada sekarang. Kalau tengok kat handphone, mungkin jam kita pukul 5 pagi ke 5 petang ke. Okay, caranya adalah kita pergi dekat button adjust ni, tekan sampai dia keluar adjust. Okay, lepas. Okay, alright, so kita tunggu jarum ni patah balik jam 12, sebab dia parking kat situ untuk elakkan kita terganggu dengan jarum-jarum dia. Baik, yang first ni merujuk pada kita punya home city. Okay, home city yang kita pakai kat depan ni. Okay, jarum besar. Okay, dekat sini home city saya letak Singapore sebab tak ada Malaysia dalam ni.
Okay, Hong Kong, Singapura dan lain-lain lah, Bangkok semua. Baik, so saya ambil Singapura lah sebab berdekatan dengan kita. Okay, so next kita tekan mode. Okay, DST ni merujuk kepada daylight summer ataupun daylight saving time lah. Okay, so kita boleh off kan sebab tak ada function dekat sini. Right, kita boleh on ataupun kita boleh off. Alright, so next kita tekan mode lagi sekali. So ini kita boleh setting kita nak pakai 12 jam ataupun 24 jam. Okay, kalau saya suka pakai 24 jam. Okay, kita tekan mode lagi sekali. Okay, yang ini merujuk kepada saat. Okay, kalau tuan-tuan ada jam ataupun jam komputer, kita boleh tengok lah saat dia berapa, kita just ikut saja. Kalau contohnya saat dia dah lari, kita just tekan search ni, dia akan jadi kosong. Okay, sampailah kita dapat dia punya masa yang sesuai. Tekan mode lagi sekali, dia akan ubah jam ke atas tu. Okay, satu tu merujuk pada jam 1. Okay, kita pergi lagi sekali, tekan mode, dia akan pergi pada minit 43. Tekan lagi mode, dia pergi pada tahun. Tekan lagi mode, dia pergi pada bulan. Tekan lagi mode, dia tukar pada hari ni. Dan kita tekan mode lagi sekali, key. Okay, key ni adalah keystone, maksudnya dekat sini button yang kita tekan ni nanti ada bunyi atau tak kita nak. Kalau tak nak, kita matikan, kita tekan button search ni. So dia akan mute lah. Mute, tak ada bunyi lah button apa yang kita tekan tu. So pada saya biar dia ada bunyi, saya letak bunyi key tu kat situ. Saya tekan mode lagi sekali. Okay, LT ni bermaksud berapa lama masa lampu kita nak nyala. Okay, dia ada dua, iaitu LT1 dan LT3. LT1 ni merujuk pada 1.5 second lah, dan LT3 ni berkurang dalam 3 saat lampu tu nyala. So saya biarkan dia lama sikit menyala, senang. Okay, dia dah balik pada home city kita tadi. Baik, so dah setting, cantik. Okay, sepatutnya bila saya tekan adjust, okay, jam saya akan pergi dekat setting yang kita dah setting tadi, pukul 1.43. So saya tekan adjust, dia akan pergi pada 1.43 tadi. Okey, lebih kurang lah. Okey, so macam mana kita nak tengok. Alright. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan button-button, function button-button yang ada ni. Okey, kalau kita tekan button adjust ni tadi, kita dah tahu kita nak adjust dia punya jarum-jarum tadi, ataupun kita nak adjust dia punya masa. Baik. Okey, selain pada tu, kalau kita tekan adjust ni, just tekan saja, dia akan ubah digital kat belakang ni menunjukkan saat. Okey, 2/6 dan AM tu merujuk pada pagi. Okey, AM ni pagi ni bukan merujuk pada jam analog kita ni. Okey, dia merujuk kepada jam world time ni. Okey, world time tu dia punya AM PM dia dekat sini akan tunjuk. So dekat sini world time saya setting pada Singapura sama. Okey, so dia akan AM samalah. Alright, kalau kita tekan lagi sekali, dia akan jadi waktu sekarang jam 1.45 dan saat 40 second. Okey, so light, kalau kita tengok sini light, kalau kita tekan light ni, dia akan nyala bawah tu. Okey, dalam masa 3 saat akan tutup. Masa setting tadi, sekiranya saya nak jadikan dia auto light, saya tekan lama-lama light ni sampailah keluar button ataupun simbol LT dekat jarum saat bawah tu. Okay, LT. That's mean kalau saya pusing macam ni, lampu saya akan menyala. Okay, saya akan pusing macam ni je, lampu saya akan termedi automatik. Okay, dia akan jadi automatik. So kalau nak jimat bateri, kita tutup lah auto light ni. Kalau tak, nanti habis bateri. Tekan lama-lama balik untuk hilangkan LT tu tadi. Okey, seterusnya button search kat sini. Okay, selain pada button search, kalau kita tekan, dia adalah merujuk pada temperature. Okey, temperature kat sini, apa yang kita kena buat adalah, kalau kita tengok kat sini 29 degree macam tak valid lah dekat sini, sebab saya rasa macam panas sikit kat sini. Okey, macam mana kita nak calibrate dia adalah kita gunakan button adjust ni, tekan lama-lama. Okey, tekan lama-lama, jam analog ni akan patah balik ke jam 12. Dia tak nak ganggu kita. Kita tunggu sampai dia keluar. Alright.
Okay, so 29 degree, 29 darjah Celsius. Baik, macam mana kita nak ubah? Kita boleh gunakan search dan light ni untuk tambah dan tolak. Okay, kalau kita tekan light, dia akan jadi menurun suhu tu. Kalau tekan search, dia akan jadi meningkat lah. Baik, so sekarang ni kalau kita ada alat yang kita boleh sukat suhu tu, so kita akan set sama dengan alat suhu tu tadilah. Okay, so sekarang ni saya tak ada alat suhu tu, saya jangkakan lebih kurang dalam 30 something lah. So saya tak setting, nanti saya nak check balik dengan menggunakan alat thermometer yang betul. So bila dah setting, just tekan adjust balik. Alright, settle. So jam ni akan patah balik pada jam semasa. Ok, dah patah balik, tak ada masalah. Baik, seterusnya saya pergi ke button mode. Ok, button mode ni adalah dia akan mengubahkan jarum subdial 2 ni. Dia ada time, dia ada world time kat situ, dia ada stopwatch. Ok, dia ada bawah tu timer, ada alarm dan dia patah balik kepada jam semasa. Ok, kita pergi pada world time. Ok, world time dekat sini. Ok, world time kat sini merujuk pada jam kecil ni. Ok, so jam kecil ni saya gunakan Singapore. Sekiranya saya pakai negara lain, contohnya, ok, sekarang ni button light tak function, kita just tekan, boleh tekan search ya. Ok, dia akan pergi kepada Tokyo. Contohnya saya pergi ke Tokyo lah. Ok, Tokyo. So jam kecil saya akan pergi ke jam Tokyo lah. So sekarang ni kat Tokyo hampir pukul 3. Kalau tengok kat situ AM. Right. Contohnya lah kalau kita pergi Tokyo dan kita nak jadikan sebagai jam yang ada kat atas ni adalah jam Tokyo dan jam kat belakang ni jam Malaysia. Macam mana kita nak pakai adalah kita just tekan button adjust dan lights sekali goes. Ok, dia akan rotate, di mana jam yang dekat depan ni adalah jam Tokyo, jam belakang ni ada jam Malaysia. So kita patah balik, tekan dua-dua balik, dia akan patah balik. So yang depan ni jam Malaysia, yang belakang tu jam Tokyo. Alright, tu untuk Tokyo. So tuan-tuan boleh pilih lah mana-mana nak pakai. Ok, stopwatch macam biasa, untuk pada siapa yang sukan tu bolehlah guna stopwatch. Ok, timer untuk countdown pun boleh pakai, tak ada masalah. Alarm, dia ada 5 jenis alarm. Bukan 5 jenis, ada 5 type of alarm yang ada kita boleh pakai. Alarm 1, alarm 2, alarm 3, alarm 4, alarm 5, kita boleh setting. So kita akan ada 5 alarm. Ok, SIG ni bermaksud kita nak ataupun tak jam ni berbunyi tiap-tiap 1 jam. Maksudnya dia akan bunyi beep sekali tiap-tiap 1 jam, menunjukkan 1 jam telah berlalu. Okay, contohnya pukul 1 dia akan bunyi, pukul 2 dia akan bunyi. Okay, kalau tak nak kita just off saja. Okay, kalau tak nak, kalau nak on, kita just tekan adjust ni, on. So kita punya SIG on. Okay, seterusnya, okay, button COMP ni adalah button kompas. Okay, kalau kita tekan button kompas, so jam saat ni akan menunjukkan arah utara kita. Okay, kalau kita tunjukkan kat sini, okay, kita akan gerakkan kiri ke kanan. Okay, di mana anak panah ataupun jarum ni menunjukkan arah utara. So kalau kita tengok dalam map ataupun kita tengok dalam kita punya kompas tak sama, kita boleh calibrate dia. Okay, just tekan button adjust ni lama-lama. Ok, alright, kita biarkan dulu jam ni patah balik. Ok, so dekat sini, kalau kita tengok anak panah kat sini, dia nak tunjukkan arah utara. So kalau kita ada map, kalau kita ada kompas, ok, kita letak dekat-dekat, kita tengok arah mana utara tu, kita akan appoint. Contohnya arah utara saya kat sini. Ok, pastikan jam kita ni duduk tegak lah. Ok, arah utara saya menghadap sana. Ok, kalau arah utara menghadap sana, so saya akan arahkan arah utara macam ni. Ok, bila dah arah utara kat sini, saya akan tekan kompas ni, button kompas ni. Ok, sampailah anak, tekan saja sekali sampai dia punya anak panah ni keluar. Ok, ok, saya tekan. Ok, dia dah ok. Next, dia minta kita appoint arah selatan pula. Ok, kita pusing jam kita tadi kat sini. Ok, pastikan selari lah. Okay, dan kita tekan button kompas lagi sekali. Okay, dia dah ok, dia akan patah balik.
So bila ini masuk, kita dah calibrate. Okay, so kita akan tengok balik arah utara dia tunjuk betul tak. Okay, arah utara saya tunjuk kat situ. Okay, sekarang ni ada interference sikit kat sini, gangguan magnetik. Okay, so saya punya utara dia tunjuk kat sana lah, tempat yang tadi kita setting. Okay, tu cara untuk setting kompas. Okay, kalau tak nak pakai, kalau kita nak set, tak nak, kita tekan mode saja, dah okay. Alright, so saya rasa itu saja review yang saya nak buat untuk jam G-Shock Gravity Master ni. Okay, so pada saya jam ni memang berbaloi lah. Okay, bagi siapa yang suka tengok suhu, suka nak jalan-jalan mana, nak tengok arah utara ke selatan ke mana, okay, harapnya membantulah benda ni. Okay, so saya rasa tak ada apa saja lagi nak review. Itu saja pada saya. Sekian, terima kasih, bye bye.